jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Hari ini kita nak buat podcast dengan seorang pengarah dan juga pelakon yang cukup hebat, Abel Sabri Yunuh. Dekat podcast kita ni, terharu Ambo. Mai juga Asrul Faizal. Ya. Antara pelakon yang orang kata menjunjung, mengangkat seni, tradisi orang Kelantan lah. Mok Yung, dia ke barak. Wayang kulit, main gendeh. Dia ada ilmu belakang. Itu yang jadi sebab Sabri Yunuh terpikat nak ambil Asrul sebagai pelakon utama untuk filem Dua kita panggil. Kalau kita kat Duan lah. Kita sebut kita ke Kelantan kat Dua. Dua, tapi tajuk kita tu pelik tanya. Ada sebut kenapa tajuk tidak Dua Naga Baru, kenapa Duan Naga Baru. Okey, dia ada sebab. Itulah. Jadi kita punya podcast ni lama sikit lah, dalam 1 jam. Kita kecek-kecek sikit. Kita borak sini habis sini, tapi ikut Kelantan kita. Kebetulan kita pun orang Kelantan, jadinya tak selesa nak kecek luar. Cakap luar menarap kan. Jadinya media dah tengok dah. Mungkin ada feedback lah sikit. Mungkin ada respon daripada pihak-pihak media ke malah itu. Alhamdulillah setakat ni daripada kita buat Malagala, kita jemput media-media di sekitar Kuala Lumpur. Lepas tu kita buat 2 malam di Kota Baru. Ada juga media. Ada Kota Baru? Ada 13 dengan 14 ribu dah itu. 12 di Kuala Lumpur. Jadi feedback setakat ni Alhamdulillah kita rasa syukur lah. Tulisan-tulisan yang tulis review cerita kita ni sangat merasakan, sangat baik. Masing-masing ada yang mau nampak kot ni, ada yang nampak kotor, tetapi semuanya nampak comel lah. Okay. Ambo ni kalau filem Kelantan nak tubik lah, macam berdebar jugalah, macam tak sabar juga. Sebab jaga orang kita nak mengangkat karya-karya, terutama lagi yang berkonsep ke dialek atau pelawak Kelantan. Jaga. Jadinya macam kena kelih lah. Rasanya betul juga sebenarnya pilih 19 Januari ni. 19 Januari katanya selepas tu ada cuti. Tapi saya kita daripada Kelantan ni macam saya kan masa ni lah nak balik kampung. Okay. Tapi masalahnya Kelantan tak ada power gang kan. Jadi yang mungkin ada inisiatif balik, ataupun saya rasa balik kampung tu boleh balik bila-bila. Cuti lama kata. Cuti lama. Akan datang cuti lagi, boleh balik semua. Tapi Wayang ni dia tidak semua cuti kita kan. Jadi kalau orang Kelantan nak mari Kuala Lumpur tengok Wayang ni, jadi bapa orang Kuala Lumpur nak balik Kelantan. Betul? Okey, untuk permulaan lah mungkin Asrul lah, kita bagi Asrul. Bagi sedikit sinopsis. Kemudian Asrul pehel lah bila baca skrip. Kemudian cerita Dua Naga Baru ni. Okey, nak sebut pun Dua Naga Baru. Belik lidah. Dia berkisahkan tentang seorang pemuda, kisah di sekitar kehidupan seorang pemuda yang cintakan Mak Yung dan juga cintakan pergaduhan. Mak Yung dan pergaduhan, itulah tagline kita menjadi Mak Yung pergaduhan. Itu adalah satu maruah dia. Dia bergaduh tu sebab maruah. Dan Mak Yung itu adalah maruah dia. Dan daripada Kelantan, dia tinggal di Kelantan dan ada kumpulan Mak Yung, ayahnya ada kumpulan Mak Yung. Kemudian ada berlaku hal yang melibatkan dia, yang membuatkan mak dia hantar dia ke Kuala Lumpur supaya dia boleh lari daripada masalah tu, supaya dia tidak lagi besar, tidak jadi lagi ada masalah yang sebegitu. Tetapi bila sampai di KL tu rupanya ada lagi masalah yang lagi besar sebenarnya nanti. Jadi selepas saya tengok malam tu, saya rasa bangga lah. Walaupun bagi saya jarang nak tengok macam clean lah. Maksud clean tu jangan ada gangsterism. Tapi cerita ni dia ada gangsterism dengan seni budaya. Dia bercantum. Tu macam benda-benda pelik kan. Macam adakah nanti orang kata, Kelantan ni kalau bak gocoh kat video. Jadi mungkin Pak Sabri Yunuh nak ayat gana ni kalau orang kata salah satu sebab saya buat cerita tu nak
nak perjelaskan pada orang ramai bahawa stigma orang Kelantan berbaloh ni sebenarnya bukan kerana jahat dan bukan kerana beri sangat baloh. Baloh ada sebab. Okay, setiap orang baloh ada sebab. Kita cuma letak di Kelantan saja. Saya rasa sama negeri lain pun. Baik orang Selangor, baik Terengganu, baik Kedah, baik Johor pun. Akan baloh ada sebab. Sebab baloh ni sebahagian daripada kehidupan manusia secara semula jadi, fitrah dia. Jangan kata orang jahat baloh, orang politik baloh. Orang sama agama baloh. Jadi baloh ni sebahagian daripada kehidupan manusia. Tetapi apa sebab mereka baloh? Mesti ada sebab mereka baloh. Kan? Orang jahat dengan orang yang baloh sangat berbeza. Jangan kira orang baloh ni orang jahat. Tak. Orang tidak sepatutnya orang jahat baloh. Sedangkan orang jahat banyak kali tidak baloh. Okay. Orang kaki curi juga kaki baloh. Orang kaki teno logo dia kaki baloh sebab dia jaga dia semua gentleman. Jadi mana baloh ni ada sebab. Saya letakkan dalam cerita ni kebanyakan orang baloh sebab dia jaga maruah dia. Maruah dia tercabar, maruah dia tercemar ataupun sekurang-kurangnya dia rasa itu maruah dia. Walau pada orang lain tidak kata maruah. Artinya orang yang menjaga maruah ni lah orang yang akan berdepan dengan cabaran. Okey, filem ni diterbitkan oleh Kalam Arif Holdings dan Berhad. Macam pernah dengar sebelum ni dia banyak buat drama TV. Dia punya logo tu ada dekat TV semua. Jam 7 malam dah. Okey, macam mana boleh timbul idea macam dengar cerita macam Isai ayat malam tu. Pak Sabri Yono kata 9 tahun dah. Ayat ke Isai tentang dia punya idea ni. Sebenarnya kebanyakan cerita-cerita saya buat tu sebenarnya idea sangat lama. Semua tu idea masa saya muda, saya tengah berlakon dan tak fikir jadi pengarah. Tetapi saya tak pernah jual cerita saya ke siapa-siapa. Hanya saya simpan cerita saya. Jadi memang lama cerita tu. Betul lah kalau saya kata terni aku 7 tahun saya pernah cerita dengan dia. Saya tak ada. Cerita tu dah lama dah terkumpul. Cuma saya baru tulis selepas producer setuju nak pitching ke Finas kan, baru saya start tulis. Idea tercetus daripada awal dia banyak sebab. Yang pertama saya sendiri pernah rasa bahawa jiwa kita orang Kelantan ni ada dua kebanyakan. Seni secara tradisinya milik kita, seni budaya kita kuat, jadi kebanyakan orang ada rasa seni dalam jiwa dia, rasa saya seni dua. Dan dalam masa yang sama orang Kelantan ni sangat jaga maruah dia. Baloh, saya tengok di kampung orang potong litah mutu tok hon. Boleh jadi baloh. Sebab maruah aku mau potong aku mau hormat kau orang. Itu saya dia kan. Jadi orang pada orang kecil. Tapi pada setengah orang apa salahnya menghormati orang, hon sikit kat tangan sikit kau. Okey, jadi benda-benda macam tu sangat menjaga maruah pada saya. Dan stigma orang Kelantan di luar tahun 70-an dulu di Kuala Lumpur beri baloh, di asrama-asrama universiti beri baloh. Tapi orang sebenarnya tidak faham kenapa beri baloh. Sebenarnya Kelantan sangat lembut, sangat baik, sangat menerima tetamu. Tak percaya, cuba jadi baik dengan Kelantan ataupun duduk Kelantan. Orang pernah duduk Kelantan tak akan rasa tersingkir, terpinggir. Dia rasa dia sebagainya. Sebab baru saya jaga tu. Tetapi apabila mari di Kuala Lumpur satu masa tahun 70-an dulu, dialek Kelantan tu menjadi pelik dan menjadi ejek ke orang. Sebabnya pelik. Kelantan sangat blind dia. Dia tak payah jadi orang nganying banyak kan, orang nganying pula. Itu menimbulkan rasa tak puas hati. Sebab tu di stigmanya orang Kelantan saing sama Kelantan tak saing orang lain. Tu timbul kata apa? Negeri Kelantan ni, orang Kelantan ni taksub apa? Asobiah. Sebenarnya lagi selesa kita kecek Kelantan dengan sama-sama Kelantan daripada kita kecek dengan luar, dia mau tak faham, dia mau tanya oleh kali, dia mau nganying, jadi banyak pesaing sama sendiri lah. Jadi itu satu ketika dulu. Jadi baloh ni kebanyakan kalau cek molek sebab orang nganying lah. Orang menganying. Jadi kalau kita menganying tak timbul isu-isu tu lah. Pengalaman pada diri saya sendiri pun saya tengok lagu tu. Bila menganying kita lagi. Okey. Jadi daripada situ juga saya tengok orang seni sebenarnya di Kelantan dia juga ada jiwa lagu ni. Tetapi tersorok di sebalik dunia seni dia, pentas seni dia, jadi kita tak nampak. Sebab orang selalu seni ni halus.
senior orang fikir baik. Tetapi orang tak sedar bahawa di luar itu juga ada jiwa-jiwa menjaga maruah, mempertahankan diri dan sebagainya. Jadi saya gabungkan dua tu, bukan satu penggabungan yang pelik, tetapi itu adalah realitinya kebanyakan masyarakat kita. Okey, kita kecek pasal watak utama ni, Dua. Ya. Dua ni kalau kita tengok kan, dia bukannya gangster sangat. Cuik sikit kan, dia meleting, dia macam rebel, dia macam apa kata, memberontak masa terima skrip tu. Apa hok Asrul boleh royak pasal watak ni? Okey, saya tak ada masalah. Kalau saya terima skrip, kalau saya tahu cerita itu cerita Kelantan, tidak ada masalah sangat dengan saya. Watak tu watak Kelantan, tidak ada masalah. Dan lagi-lagi cerita yang berlatar belakangan masyarakat, berlatar belakangkan seni tradisional, tak ada masalah untuk saya. Dan memang saya suka dengan watak dan dengan cerita, dengan jalan cerita. Setelah saya baca skrip tu, saya anggap ini adalah masterpiece Sabri Yunus. Saya anggap begitulah. Macam puas hati lah berlakon watak ni. Siapa kalau mati time tu kan. macam mata tu tutup lah. Memang puas hati lah. Sebab watak ni dia cukup lengkap. Cukup lengkap. Seperti kita berlakon teater juga. Kalau berlakon teater, kalau kita dapat watak yang boleh menyanyi, boleh menari, boleh berlakon, boleh bermain muzik, lengkap kita atas stage. Sama juga dengan watak ni. Watak ni saya perlu fighting, saya perlu menari, saya perlu menyanyi. Dia cukup, dia cukup seko. Orang Kelantan panggil cukup seko. Tu cukup seko. Itu yang saya rasa puas. Dan saya tak kisah pun. Kalau cerita ni jadi penghujung untuk saya. Sebab kepuasan itu. Mungkin masa ni, mungkin besok. Kesempurnaan yang ada pada Asrul ni, kan, dia punya bakat dia tu, ilmu dia, adakah benda tu kan macam okey, skrip ni aku nak dia dah bawa, tak ada orang lain? Okey, sebenarnya pengalaman saya bila saya buat cerita, saya menulis skrip, saya tak pernah fikir saya nak tulis untuk siapa. Cuma seorang baru setakat ni saya rasa sebab itu dia tu Eman Manan untuk Muda Primula. Dalam Poya Sencodi. Okey, yang lain saya tak pernah terrajin lagi. Saya kata aku nak buat untuk orang ni. Artinya saya buat dulu melalui apa yang saya fikir, apa saya nak, kemudian baru saya cari. Skrip siapa tulis? Saya tulis. Tulis juga. Okay. Jadi bila saya tulis skrip tu, saya kukuhkan watak apa keinginan saya dulu. Saya tak rajin lagi aku duk buat ni untuk orang ni. Aku nak dia dulu. Kalau saya mulakan dengan orang lagu tu, saya akan banyak korbankan watak saya nak. Sebab saya kena orang yang tak ada gambar lah. Tak tahu ayat gambar siapa-siapa. Hanya watak saja. Artinya kalau saya nak pakai watak, contohnya saya nak Asrul, daripada awal kena buat cerita untuk Asrul. Jadi saya sudah sekat watak saya nak imajinasi saya kepada kemampuan Asrul saja. Katakanlah Asrul, contohnya Asrul dalam ni tak boleh naik motor. Sedangkan cerita saya, watak saya naik motor juga. Jadi saya kena kurang motor. Asrul tak boleh berenang. Lama saya kena kurangkan cerita berenang, lemah sungai ke apa. Artinya saya tak akan terganggu watak saya sebiar watak saya berjalan dulu. Selepas tu berfikir siapa dia orang ni. Gitu. Jadi bukan saya buat ni untuk Asrul. Tetapi bila siap pun saya kata jumpa Asrul. Asrul, mungkin main cerita ni. Itu tahun berapa lama dia tu? Gio ayat dia Asrul, aku ada satu cerita tu. Tunjuk tu. Panjat 7 tu. Panjat 7 tu rasa 2018 19. Sebelum PKP, sebelum COVID. Okay. Hampir tak sampai setahun lah. Jadi filem ni filem aksi, dia tak boleh lari daripada fighting lah. Jadi kita tengok hari tu okey lah, kira macam gedebe dia tu, aksi tu menjadi. Kita nak tahu siapa dia. Fighting coordinator ataupun koreografer untuk koreograf kita ni tim Yang Kasim. Dia salah seorang pelakon kita. Jadi kuat Fendi Bukit Bintang tu, Yang Kasim tu, dia tim dia lah, koreograf kita punya fighting. Sebagai pengaruh, mungkin boleh cerita di set mungkin ada cedera ke patah kaki? Tak ada. Alhamdulillah tak ada lah. Tapi semua saya nak bagi tahu, nak koyak je. Saya tidak untuk genre dia aksi.
Kalau kata ini flat aksi, okey, tergantung pada orang. Tapi kalau tanya saya apa genrenya, saya tak berani letak genre apa. Okey, kalau kita nak ayat, go dia. Bergantung. Kita tengok dulu pagi fikir. Bergantung. Macam orang tanya saya, tema ke apa? Saya kata, saya tahu. Tengok dulu. Sebab saya tidak bergerak daripada tema. Saya tidak bertolak daripada saya cari tema untuk buat cerita. Kebanyakan cerita saya bertolak daripada watak. Karakter yang bawa cerita dia. Jadi tema saya tahu apa watak tu nak pergi macam mana. Saya fikir watak tu nak pergi ke mana, nak pergi ke mana. Jadi kalau dalam cerita ni terserah. Orang nak tengok tema, apa tema dia. Orang nak kata genre dia apa, genre aksi ataupun genre apa. Tapi lebihnya kalau tanya saya, aksi dalam cerita tu pada saya bukanlah sebuah genre yang saya nak angkat. Saya nak angkat adalah jiwa orang, jiwa bukan jiwa Kelantan, jiwa manusia terhadap kecintaan dia pada seni dan pada maruah dia. Itu saja. Jadi mempertahankan maruah kena bergaduh, maka aksi itu kena mempertahankan maruah. Bukan saja nak tunjuk aksi. Sebab tu kalau saudara kata tadi dia tidak gangsterism, dia tidak jahat sangat. Tak. Sebab watak Duan bukan gangster. Dia bukan gangster. Dia bukan gangster. Jiwa dia tu. Jiwa dia kedebe. Jiwa dia kedebe. Balon-balon. Bukan gangster. Dia bukan gangster. Sebab dunia gangster sangat berbeza dengan dunia Duan. Dunia Duan adalah dunia kehidupan biasa yang masa dia semayang, ada masa dia bantu orang. Orang suka pada seni makyung dia, dia pun suka pada dunia tu, dia boleh bantu orang. Dia lari daripada dunia samsing, dunia gangster yang celik mata mikir benda jahat dia. Okey, kita kecek pasal pelakon pula. Barisan pelakon dia. Okey. Asrul Faizal jadi dua. Ada Jojo Go, ada Sanggita. Ni Saidi Sabri ni. Awi, Saidi Sabri tu. Ada kena-mengena kan? Orang tahu belakang dia. Tahu belakang dia. Kita tak tahu. Ada Datuk Roshamno sebagai Fendi Baby. Ayah Hushairi. Saya Kelantan aku ni. Ya. Awak kenal belakang, pernah Ayu Syairi ni kalau dia di Kelantan sebagai Roshamno Kelantan lah. Dia balik Kelantan, kalau dalam negeri Kelantan dia orang kenal Kelantan dia. Okay. Ada Roshamno, Angelin Tan, Jason Chong, Sanjita. Ni kita tengok macam Malaysian sebab ada pelbagai mangsa lah. Cina, India. Paling penting sekali kita tak pernah tengok lagi Profesor Dr. Lim Swee Tin tu. Macam mana? Sebab rasanya ni first time kau dia berlakon. Ya. Okey, macam mana nak macam mana berdapat dia tu? Okey, saya kenal dia lama. Dalam dunia sastra kan. Terlalu lama. Walaupun dia tak ada berlakon, tapi dia adalah performer. Maksudnya? Dia pedal mata. Baca sajak. Dia sajak puisi. Bila baca sajak dia juga ada penghayatan dia. Jadi sama juga tuntutan kepada seorang pelakon dengan seorang pembaca sajak. Dia perlukan penghayatan, perlu bercerita, perlu gerak. Jadi saya tak ada masalah nak untuk dia walaupun dia tak pernah berlakon. Sebab pada saya utama menjadi seorang pelakon bila orang tu ada suara dan boleh bergerak. Kalau tak ada suara, susah nak jadi pelakon. Kalau tak boleh bergerak, susah nak jadi pelakon. Jadi dia ada suara dan ada gerak. Yang lain kita boleh jentik dan minta. Kita minta. Tambah-tambah dia pula seorang yang bijak. Jadi kita boleh minta. Dia boleh. Jadi itulah saya memulakan Lim Swee Tin, Profesor Dr. Lim Swee Tin, sebab saya nak Cina peranakan Kelantan. Saya tak nak ambil siapa lagi watak biasa. Tapi saya nak orang Kelantan. Tak nampak macam popular dekat Malaysia kita ni. Siapa dia? Kalau bukan dia. Kalau bukan dia siapa? Ada macam T.S. Jeffrey yang dari Kelantan. T.S. Jeffrey. T.S. Jeffrey ada dari Kelantan. Tapi pada saya nak cuba orang baru. Saya nak cuba profesor sebab saya nak mungkin Lim Swee Tin bila dapat ke dia baca lain kan. Saya nak tengok apa yang dia baca watak tu saya lain. Saya tak. Tapi pelafazan dia punya dialog tu pun macam nak sajuk tu. Kalau gitu. Ya. Memang saya perlu sebab watak dia pun ada orang seni. Watak Jimmy Ang adalah watak orang seni. Orang Kelantan. Tapi beza dia dengan Duan adalah Cina.
dengan Melayu saja. Tapi kalau kita tengok secara detail, secara lebih mendalam, Jimmy Ang adalah Duan masa muda. Cuma bezanya dia orang Cina Kelantan dengan orang Kelantan. Sebab tu saya nak samakan orang Kelantan dengan Cina Kelantan. Orang kita. Istilah dia orang kita ni, dia tak ada ni orang Cina, dia semua orang kita. Jadi daripada orang kita tu saya nak Jimmy Ang dengan Duan sama saja. Background seni dia, sebab dia datang daripada Kelantan. Cina Kelantan pun ada seni dan budaya dia dan menyerap dalam diri orang Cina Kelantan. Begitu dia Duan. Itu saya bawa. Kita nak tanya Asrul, kalau lah misal kata lah kayak diberi pilihan dalam banyak-banyak watak selain pada dua lah, watak mana Asrul nak bawa kalau boleh? Suki. Watak sesuai dengan dia. Betul kata pasal Peribok Suki pun seronok juga watak tu. Sebab watak pembelot. Jadi watak dia tu sangat menarik. Daripada awal sampai habis tu dia lain-lain. Pemilihan pelakon. Alright. Mungkin boleh cakap sikit pasal pemilihan macam casting ko ataupun saing-saing ko ataupun mana? Saya tak suka panggil buat casting dan audition. Sadar. Itu bukan background saya buat casting. Sebab kalau saya buat casting dan audition, yang datang tu dia akan menipu kita. Dia akan cuba menipu kita. Jadi casting saya, bila saya bergaul hari-hari, saya tengok hari, saya insyaAllah saya boleh baca dia ni, okay, dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia sesuai watak ni. Jadi alhamdulillah peletakan watak dalam dua Naga Baura semua menjadi penting. Semua menjadi penting sebab semua bila bawa dengan baik kita akan rasa dia penting tu. Jadi pemilihan pelakon dalam dua Naga Baura kata-katanya saya buat pilihan sendiri. Cuma ada beberapa pelakon yang duduk bincang dengan produser. Contoh Jojo Go. Okay. Masalah saya tak kenal pun pelakon perempuan Cina banyak kan tak biasa kan. Jadi tak pernah jumpa lagi Jojo. Tak pernah. Jadi bila saya dapat gambar produser bagi beberapa nama pada saya kan. Saya tengok gambar semua. Pandangan saya tarik dengan image Jojo Go. Walaupun saya tak pernah tahu dia berlakon macam mana, tak pernah tengok kan. Tapi saya tertarik dengan image dia untuk watak yang saya sediakan. Image, oh ni okey, image ni okey. Itu dia. Dan juga Rosyamno kita bincang. Sebab kita nak salah seorang yang ada bersama kita ni ada pelakon mapan, pelakon yang sudah established, yang hebat, yang sesuai tu. Kelas A. Kelas A. Bayaran mahal sikit yalah, sesuai dengan kelas dia kan. Jadi bila kami bincang, kami setuju tu Datuk Rosyamno. Dan alhamdulillah Datuk Rosyamno juga bersetuju seronok dengan cerita ni kan. Walaupun tidak banyak part dia, tidak banyak, tapi saya memerlukan dia. Saya tahu dia seorang pelakon yang berjiwa besar kan. Kecil atau banyak part watak scene tak penting. Yang penting orang yang berjiwa besar. Okey, masa sidang media saya tertarik dengan Sanjita. Dia cerita dia putus asa nak. Sebab kita orang Melayu pun nak belajar mau iyo ni. Pun belit lidah kerana tak tahu. Ni sokong orang India nak belajar pula untuk lakon ni. Dia kata putus asa dia kerana semua benda ni ada dalam dialog saya. Bila Sanjita kata saya tak boleh buat, saya bukan orang Kelantan kan. Jadi Awi kata tak, sukanya awak nak belajar juga. Tak semua orang Kelantan sebati. Dan tak ambil tahu pun. Jadi semua jawapan tu ada dalam skrip saja kan. Jadi Sanjita memang sepatutnya pun dia putus asa. Sepatutnya pun kan. Sebab memang tidak semua orang untuk melakonkan watak Mak Yung ni kan, watak Pak Yung tu sendiri. Tetapi sebelum ni saya pernah bekerja dengan Sanjita. Dan saya percaya dia seorang pelakon yang baik. Disiplinnya bagus, komitmennya tinggi. Jiwanya sangat besar. Kebetulan hari kedua saya pergi ke studio, tanpa dirancang pun. Saya nak tengok latihan dia. Pasal 2 hari je dia buat. Saya tak tahu ketika itu dia kata dia nak tarik diri tu semua kan. Dia dah rasa dia betul-betul terpandang saya kan. Saya tak tahu hasrat dia. Saya masuk dengan satu pandangan yang seolah-olah okey wah. Saya tak tahu apa masalah dia. Saya masuk je, biasalah kita kan
takkan kita kata kenapa macam ni kan? Tak boleh. Kita tahu 2 hari. Jadi kita masuk dengan satu pandangan je. Wah, terima kasih. Okey apa ni? Okey ni. Satu pandangan yang macam tu saya bagi kepada dia, yang dia tu rasa okey, dia yakin. Sebenarnya. Okey. Asro, di set lokasi, mungkin kita tengok Abang Sabri Yunus dia macam cool ya. Ada macam dia orang kita tak tahu kan, kita tak pernah tengok macam mana penggambar corak ataupun gaya seorang pengarah dia lah. Jadi Pok Suki lagi, dia pengarah lagi. Mungkin Asro boleh cerita sedikit. Okey, sebab tu lah dia ada pembantu dia, assistant director. Dia ada 2 assistant director. Dan assistant director satu tu sangat main peranan besar dalam menentukan menentukan angin Sabri Yunus. Kan? Kalau sebab kita dia perlu mengarahkan ramai orang, perlu mengarahkan ramai artis, kan? Ada juga kita guna banyak ekstra juga, pelakon tambahan, kan? Untuk scene fighting, pelakon tambahan ramai. Biasalah pengarah kalau ada time-time dia, dan dia nak guna pelakon lagi, kan? Kalau mood dia tak apa elok, kalau AD dia tak main peranan, memang meletup lah. Tapi AD dia bagus juga, dapat main peranan untuk coolkan dia. Dia ada dua watak je, 2 orang saja di lokasi yang perlu perlu bersedia untuk orang benci. Assistant director dengan PM. Dia tidak boleh main peranan popular dan orang sayang dia. Pengarah perlu orang suka, orang sayang sama orang. Jadi apa-apa pun AD yang ke depan marah orang pun AD. Jadi pengarah kesal AD. Jadi Eddie dia mesti bersedia untuk tidak popular. Okey ni, Pok Suki. Watak Pok Suki pula. Kita tengok macam dia loaded lah, dia kaya lah. Dia ada pengaruh ataupun macam mana ni karakter Pok Suki. Lepas tu tertekan tak dengan nak berlakon lagi, pengaruh lagi. Kita tekan atau tidak? Sebab alhamdulillah saya watak-watak pelakon-pelakon saya tu masing-masing sudah faham. Jadi tidak banyak untuk saya bentukkan lakon ni. Sebab pada saya saya bukan nak mengajar orang pelakon, tetapi saya harus membagi kepahaman kepada pelakon saya. Apa watak dia, apa dia nak buat. Apabila sekali dia sudah faham, dia bergerak dengan cantiknya. Okey, itu untuk menghadapi isu dengan pelakon. Okey. Yang kedua, untuk bawa Pok Suki tu, watak dia bukan dia kaya sangat, dia tidak sangat kaya sangat, tetapi dia lama, orang berniaga, ada kedai buah semua. Jadi kehidupan dia sangat selesa, tambah pula keselesaan dia sebab dia disanjung oleh orang Kelantan di Kuala Lumpur, khususnya orang Kelantan dalam dunia gelap. Jadi Pok Suki ni nulis kata dia payung orang Kelantan seperti kita. Seperti kita tu makna orang debel lah. Jadi dia hidup dengan selesa. Dia disanjungi, dia dihormati oleh orang gangster-gangster semua. Itulah kehidupan Pok Suki. Dia ada pertalian tak dengan dunia realiti? Mungkin benda-benda watak-watak ni pernah ditemui oleh Sabri Yunus. Semua watak saya ada realiti. Adalah orang wakil-wakil dia tu. Ada. Semua realiti. Kalau kita kena kata satu kritikan sosial lah untuk masyarakat Kelantan, apa yang kita nak kritik ataupun mesej lah kan? Dia sebenarnya macam ni. Yang pertama, saya tak percaya filem membawa mesej. Tak percaya sebuah filem membawa mesej. Filem seorang pengarah atau penulis ingin membawa mesej melalui sebuah karya dia filem. Oh, tak ada. Saya tak percaya tu. Sebab saya lebih percaya bahawa filem menghantar pemikiran. Apa pemikiran penulis, apa pemikiran pengarah, apa yang dia nak hantar pemikiran dia, apa yang seorang saya penulis dan pengarah, apa pemikiran saya tentang isu-isu, saya bukan mengirim mesej. Okey, dia lebih besar pemikiran. Barangkali daripada pemikiran itu yang mewujudkan mesej kepada orang-orang tertentu, bukan mesej daripada maksudnya saya. Siapa makan cili dia rasa pedah. Yes. Kerana saudara saya dapat sesuatu mesej, dia dapat sesuatu mesej, pun dapat sesuatu. Orang lain Saya tak ada mesej, saya tak pemikiran saya, apa yang saya fikir tentang isu itu. Okey. Kalau dikatakan kritikan sosial, dan saya juga percaya setiap karya harus ada nilai-nilai kritikan dia. Kalau tidak, karya itu menjadi data, dia tak ada makna. Mendata. Yes. Kosong. Yes, dia ada gagasan
apa daripada soalan perkarya itu. Gagasan itulah yang kita hantar. Asro, cara nak mendalami watak. Awak, saya rasanya awak tak ada senang bagi awak. Jari sebab awak ada pelakor. Okey, betul. Okay. Itu sebenarnya mendalami setahuan awak mendalami watak itu awak. sebenarnya dah jawapan tu sebenarnya kan. Sebab Mak Yung ni sangat dekat dengan saya. Mak Yung sangat dekat dengan saya. Saya belajar Mak Yung di Kuala Lumpur. Walaupun saya orang Kelantan, saya belajar Mak Yung di Kuala Lumpur. Umur berapa? Masa tu umur baru masuk UM masa tu. Masuk UM tu, masa itulah saya belajar dan saya cinta kan Mak Yung. Sebab kat kampung saya masa tu gelanggang Mak Yung jauh sikit, yang ada gelanggang silat. Awak asal mana? Pasir Mas. Pasir Mas Kelantan. Tok Ubah. Okey. Tok Ubah. So jadi situ ada Mak Yung. Ada grup Mak Yung dulu ada grup Mak Yung. Memang cukup lekat grup Mak Yung, wayang kulit, silat, rebana ubi, kertuk. Kalau menora bahagian-bahagian tumpak tu ramai siam. Jadi watak ni rasa macam watak yang paling best, paling selesa saya bawa kan, sebab ada banyak benda yang saya dah ada. Yang saya dah ada cuma untuk dikeluarkan yang bertepatan dengan watak tu saja. Kan? Dan apa yang bagusnya adalah sesuatu yang penting berkenaan dengan seni tradisional kita yang ingin dibawa, ingin disampaikan oleh watak dua tu. Secara tak langsung mungkin masyarakat boleh mendengar, masyarakat boleh menilai tentang penilaian Duan terhadap seni tradisional, penilaian Duan terhadap Yung itu sendiri. Yang mana benda ni sangat-sangat penting dalam hidup kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Kalau benda ni tak ada, kita pun tak ada rupa, tak ada wajah. Itulah. Saya sambung sikit. Seperti Asrul, saya juga banyak mengenali dan menyintai seni budaya kita setelah berada di Kuala Lumpur. Sebab tu cerita saya, Awi bawa Duan ke Kuala Lumpur sebab Awi kata Kuala Lumpur lebih besar lagi seni kita daripada Kelantan. Seni kita berkembang di Kuala Lumpur lebih hebat daripada apa yang berlaku di Kelantan sekarang ni. Jadi sebab macam pengalaman saya lalui sini, saya jumpa kat sini. Asrul jumpa kat sini. Jadi seni Kelantan sebenarnya bertapak di Kuala Lumpur. Apa tak jumpa di Kelantan? Kelantan ada? Ada macam saya tinggal di Perkara Cepur. Perkara Cepur ni dia bukan apa nama ni hub seni tradisional. Dia ada polis, tentera apa semua tak ada. Maksudnya bukan pusat latihan. Bukan pusat seni. Siapa-siapa nak belajar, mari Kuala Lumpur. Bukan begitu maksudnya. Bukan orang Kuala Lumpur dia ada ruang yang lebih besar untuk dalam bidang seni. Teman-teman orang belajar di universiti kan, dia universiti dia tumbuh banyak tu, walaupun tak ada dalam kurikulum dia kata dalam apa, tetapi ada macam di Kebarat kan, dia tumbuh banyak universiti. Jadi sekarang ni banyak lahir orang-orang daripada KL, orang Kelantan yang menjumpa di Kuala Lumpur. Macam saya duduk di dalam bahasa baru saya tahu. Ruginya saya tak tahu sebab saya jumpa dengan tokoh seniman, budayawan, sastrawan yang sangat appreciate. Kau Kelantan ni, Kelantan aku suka ni semua lama tak. Rugi saya tak tahu kan. Tu saya patah balik, saya cari. Jadi benda tu itulah berlaku yang saya bawa dalam cerita Duan, iaitu Awi kata aku ke Kuala Lumpur lagi besar peranan yang kau boleh bawa. Tu lahirnya Salam Pantai Timur tu. Kita tengok apa Karut Komedia, tak ada dah benda ni. Tak ada. Itulah antara pelibatan Abang Sabri Yunuh dalam orang kata seni. Orang kata meningkatkan, orang kata kesedaran kepada orang amal kan. Macam tak ada dah ni macam benda-benda tu dalam TV. InsyaAllah akan ada lagi kot. Saya cetuskan dengan benda tu, InsyaAllah ada lain lagi akan buat. Alhamdulillah. Okey Asrul, berapa peratus kalau nak kata peratus dia? Patut dua dengan diri awak. Relate. Berapa peratus relate? Semasa saya membawakan watak tu, saya kena letakkan 100% lah. 100%. 100%. Okey, sebenarnya apa yang dilalui oleh Dua tu ada juga dilalui oleh saya sendiri kan, terutamanya lah seni tradisional untuk mengajar Mak Yung kan. Cuma dalam bergaduh tu taklah kan. Yang tu
Tapi ada juga kita perhatikan benda-benda di sekeliling kita, ada juga yang berlaku macam tu. Mungkin kita bawakan untuk watak dua negara ni. Asal tak aja gaduh lah. Macam bukan jiwa dia lah gedebe ni. Bukan saya tak aja. Tapi yang nampak muka tu ke. Orang kata nak daripada muka kita tahu dah gedebe nampak dia tu image gedebe ke anak. Dah. Komen sikit Pak Pengarah. Macam mana komen? Dia punya muka dia tu Okey, sebenarnya bukan muka sebenarnya. Dalam media Saya tak percaya kata daripada dalam tubik. Yes, saya tak percaya kalau kata pilih muka dia ni sebab muka dia jahat untuk jadi jahat. Pilih muka ni muka dia kelakar. Saya tak percaya tu. Sebab bukan fizikal yang menunjukkan dia boleh buat atau jahat atau jahat. Sebab dalaman dia. Bila dalaman dia hadam benda tu, dia menghayati sebagai orang jahat, keluarlah terpancar di muka dia. Dia menghayati komedi, keluarlah muka komedi. Dia tidak ada ini muka komedi, ini muka jahat, ini muka baik. Tak ada. Salah benda semua. Sebab muka kita sama je. Sama Tuhan jadikan muka kita semua standard, dan tak ada muka jahat, muka baik. Masalahnya kalau saya muka serius gini nak buat komedi tak boleh. Boleh. Cuba tengok pelakon komedi yang muka serius. Siapa Cuba tanya siapa. Kenapa kita rasa dia komedi? Sebab dia buat komedi. Sebab dia establish dia komedi. Lalu kita rasa dia komedi. Contoh, saya bagi contoh You tengok pemimpin politik di kita dalam kabinet. Kenapa kita rasa dia menteri? Sebab dia dalam parlimen. Kalau duduk luar, kalau dia buat lawak luar, muka pelawak tu. Artinya bukan muka, tapi sikap kita, dalaman, apa yang kita dalaman kita yang menunjukkan benda tu. Jadi salah, ini muka jahat, ini muka baik. Ini sebab kalau kata muka baik, berapa ramai orang jahat tu? Kalau orang jahat muka jahat, ramai tak ada mangsa. Ramai gantung ya. Ramai gantung, tak ada mangsa kepada orang jahat kalau orang jahat tu muka jahat. Betul. Okey, ni satu hal lagi ni. Sebab filem ni ramai orang Kelantan kita hok duk Kelantan. Nak tengok tapi tak boleh sebab Kelantan kita tak ada pawageh. Jadinya ada hok macam adalah tulis komen dekat ruangan komen ni. Terpaksalah nak pergi Terengganu lah paling dekat. Kalau nak turun KL jauh. Okey, mungkin ada something lah untuk benda ni ke. Okey, pendapat. Kita nak tanya. Pawageh di negeri Kelantan haruskah kita push macam kena ada lah satu pawageh dekat Kelantan. Dia gini. Kalau orang tak beri bola, tak minat bola, maka dia akan kata tak perlu ada stadium. Dia tak pernah pergi tengok bola, tak perlu pada dia stadium. Betul tak? Jadi begitu juga Bang Oyan ni. Kalau orang tak rajin tengok Oyan, dia tak minat Oyan, maka pada dia tak akan perlu tengok Oyan tu. Tetapi dalam hal-hal yang lain, setiap benda tu ada keperluan dia. Ada kepentingan dia. Kalau secara peribadi, saya lebih suka kalau ada pengawayan. Sebab saya membesar di negeri Kelantan yang banyak pengawayan. Dulu ada Lido deh. Lido macam-macam panggung ada panggung. Masa saya dulu sekolah menengah deh, ada dua je. Kota Baru. Tapi dulu Bacok, saya asal Bacok. Bacok ada pawageh. Banyak dulu ada daerah-daerah. Tiket seria ada Tanah Merah ada. Dulu deh. Saya membesar dengan pengawayan. Yang membina dan membentuk peribadi saya hari ini adalah pengawayan. Jadi kalau orang kata pengawayan membawa pada benda yang tak baik, saya pertama saya boleh sangkal. Saya jadi ini sebab minat kecil saya pada wayan lah. Jadi kalau sebab ada orang seperti saya lagi hari ini. Yang menonton adalah satu pembacaan kepada dia, satu ruang mencari ilmu pada dia kan. Kita tak boleh kata wayang hiburan kosong semata-mata. Sebab dalam cerita wayang banyak benda informasi, banyak benda ilmu, sampai banyak pemikiran yang kita sampaikan. Jadi situ boleh membentuk kepribadian orang. Jadi dia juga menjadi kalau orang minat wayang, dia tak akan tengok di TV di rumah. Sebab sound dia lain, color dia lain. Jadi itu semua bentuk dia. Jadi dia kata tengok TV je lah. Tidak semua orang suka tengok TV. Ada suka relax. Jadi benda ni dari sudut ekonominya, dari sudut apanya. Saya nak bagi contoh macam ni. Banyak lagi kaedah-kaedah tertentu untuk kita mengawal panggung wayang. Okay, kalau kita bimbang
apa-apa berlaku. Kebimbangan tu adalah kita. Secara tak langsung, kalau boleh saya kata, jangan kita jadi takut ke hantu. Takut pada moya seolah-olah kita takut ke hantu. Itu je. Asro, ada apa pendapat Power Gear Kelantan? Sehari dua ni ramai yang penonton-penonton daripada Kelantan lah, yang tinggal di Kelantan, ramai yang meluahkan rasa macam alah, buat cerita Kelantan tapi panggung tak ada Kelantan. Apa ni, kat Kelantan tak ada panggung. Jadi dia saya rasa betul lah, kita pun dah tak boleh nak cakap apa lagi dah. Betul cakap Abang Sabri kan. Kalau orang tak minat bola, dia takkan buat pandang bola. Pilihan di tangan anda. Pilihan di tangan anda. Tapi kalau dia ingin berbincang dengan orang yang bernama seperti Abang Sabri, orang-orang yang penting dalam industri, berbincang macam mana nak wujudkan panggung wayang tanpa ada benda-benda yang buruk, boleh bincang. Boleh bincang. Tetapi benda ni tidak diusulkan sebenarnya. Kalau usul daripada pihak kita pun mungkin tidak. Dia sembuh nyamuk lah, jangan buat kelambu. Okey, lokasi penggambar katanya banyak dekat luar ni. Kuala Lumpur 80%, Kelantan berapa? 20. Saya tak tahu. Kelantan satu scene saja. Satu scene lah. Okey, mana satu scene tu? Scene awal di Tupak. Mula-mula tu. Mula-mula tu. Situ saja di Kelantan. Jadi saya tak tahu peratus. Saya tak tahu peratus nak tahu. Aduh. Okey, dari segi cabaran dekat lokasi, katanya filem ni dibuat selepas masa PKP. Selepas masa PKP. Masa PKP ada ruang tengah-tengah buku tu sebentar. Buku mana boleh kerja kan. Okey. Mula-mula kita nak buat sebelum PKP. Dalam seminggu tak kira. Jadual kita nak bergerak, PKP berlaku. Jadi kita tunda sehinggalah ruang tu dibuka semula. Baru kita buat. Jadi masalahnya juga sebab bila kita tunda, banyak lokasi-lokasi yang kita tak boleh nak masuk. Contohnya bila kita nak masuk, yang awal dia bagi, bila yang kedua dia tak berani nak bagi pasal PKP lagi kan. Jadi banyak benda perubahan berlaku lah. Tapi insya-Allah kita percaya setiap benda tu ada hikmah dia. Jadi kalau tak boleh mula-mula, boleh kedua tu mungkin lagi bagus untuk kita. Itu dia. Ada rombakan dari segi skrip? Ada. Masa tengah-tengah penggambar tu? Ada beberapa rombakan kecil kita buat untuk sesuaikan dengan apabila selepas PKP kan. Selepas PKP kita perlu kita kecilkan sedikit tuntutan kita dalam skrip tu. Okey, kita nak tanya Asro, keistimewaan bagi Asro filem ni kat mana? Kalau kita nak tarik semua penonton-penonton kita ni, podcast kita ni, pergi ramai-ramai, Power Gear nak tengok, mungkin dia orang tertanya, dia aku akan dapat bila aku keluar daripada Dewe Power Gear, ataupun dia istimewa dia. Okey. Jarang cerita yang ditayangkan di panggung mengangkat seni budaya tradisional kan. Seperti mana yang kita tahu, Mak Ayung ni dia diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Sebagai warisan dunia di Malaysia ni, Mak Ayung ya, sebagai warisan dunia. Jadi kita mengambil Mak Ayung itu sebagai subjek utama untuk diangkat dalam filem ni. So orang kita boleh tengok benda tu nanti kalau boleh belajar dengan benda tu kan, boleh belajar dengan lebih dalam lagi selepas tengok benda filem ni. Mungkin boleh cari lagi isi-isi yang berkenaan dengan Mak Yung ni. Itulah. Lagi selain Mak Yung? Dan juga kalau nak tengok pelakon-pelakon yang popular pun ada dalam tu. Roshamno ada. Dan sebenarnya Sanggita dengan Jojo Goh tu pun dia popular di kalangan orang India. Dia orang tu awards winner. Pemenang award tu. Saya sambung sikit. Okay. Selain daripada yang Asrul kata boleh kena Mok Yung, boleh tahu Mok Yung, sebenarnya orang luar Kelantan ataupun orang Kelantan sendiri boleh kena sikap dan sifat
jati diri orang Kelantan. Itu penting. Kita tak ada yang itu saja. Sebab kita letak situ ada watak, pelbagai watak Kelantan situ. Watak Duan, watak Awi, masing-masing ada perjuangan masing-masing. Ada watak Nulik, watak Posuki, watak Jimmy Ang. Itu lengkap. Kita boleh tengok sikit watak-watak jiwa-jiwa orang Kelantan di sini. Sebagai penulis skrip, pengarah, pelakon, filem ni ditujukan kepada siapa sebenarnya? Untuk siapa filem ni? Untuk rakyat Malaysia dan bangsa kita sebenarnya. Orang Melayu, orang bangsa kita harus ada kecintaan kepada seni budaya kita dan juga harus jaga maruah bangsa kita itu sendiri. Menjaga maruah bangsa kita tak semestinya kita mempertahankan bila orang lain kata ke kita. Kita dulu yang mengawal. Kita dulu mengawal sikap kita, peribadi kita. Itu juga salah satu daripada mempertahankan maruah kita. Saya tertarik dengan, walaupun tadi Abang Sabri Yun kata cerita ni tak ada tema, tapi saya dapat saksikan lah dalam cerita tu ada sedikit menjentik setia kawan, persahabatan ni. Betul. Adakah saya terrelate dengan dunia politik sekarang ni, macam melompat parti lah, sekejap parti ni, mungkin benda tu ke yang mungkin kalau kita dapat lihat lah, macam relate dengan dunia politik sekarang ni, ataupun dulu-dulu pun ada lompat parti ni, tapi saya tengok macam dia nak cakap kat something yang benda ni bukannya persahabatan sangat, tapi reality dalam dunia politik. Saya lalui hidup saya banyak benda, banyak pengalaman saya lalui. Dan saya tikam menikam. Tak, bukan soal tikam menikam, pengalaman peribadi saya, Sabri Yunus. Setiap saya lalu, yang saya tempuh, banyak benda yang tersinggung, tersentuh banyak benda. Dan semua tu penting pada saya. Sebab tu kalau kata, saya mau boleh ingat benda-benda lama, saya boleh ingat sebab saya anggap itu penting. Kalau kita anggap tak ingat. Jadi semua tu saya penting. Jadi dalam setiap cerita saya, perjalanan saya akan singgung semua benda yang pernah saya tersinggung. Jadi kalau orang tengok situ ada nilai politiknya, itu bergantung pada penilaian orang. Tapi saya akan singgung segala kehidupan yang saya lalui. Maaf boleh lah, tapi nak melupa jangan. Gitu. Okey, ceritalah sikit panjang lebar pun boleh. Cabaran ataupun pengalaman lah jadi pengaruh pelakon untuk cerita ni. Ada tak cerita best jumpa hantu kau kau? Nanti tanya Asru. Kau boleh kita highlight ceritalah sikit. Itu tak ada. Tak ada. Okey. Benda yang menarik lah. Kalau cerita, kalau tanya saya apa yang menarik cerita ni, cabaran kau, kesukaran kau, saya kena cakap tak semua menarik. Apa yang selalu, macam saya baru cakap tadi, apa yang selalu semua jadi penting saya dan menarik. Saya ingat. Jadi cerita ni juga macam tu. Semua setiap hari saya lalu masa-masa yang menarik dalam cerita ni. Tentang cabaran, setiap benda ada cabaran dia. Tak ada satu orang buat tak ada cabaran. Jadi cabaran itu tidaklah, saya tak suka nak kata membesarkan ini satu cabaran saya, benda-benda yang susah, tak. Sebab benda tu akhirnya relax, semua senang. Kalau kata cabaran mesti ada cabarannya, tetapi adakah kita menganggap itu satu cabaran? Okay. Sebesar mana kita anggap dia cabaran kita, itu penting. Jadi macam kata contohnya COVID menghalang, itu satu cabaran kah? Takkan saya nak cerita cabaran saya adalah menghadapi COVID. Habis orang lain pun macam tu juga. Jadi dia tidak lagi cabaran kepada kita. COVID tidak menjadi cabaran kepada orang, semua orang lalui. Jadi tidak istimewa cabaran COVID kepada saya sebab orang lain pun lalui juga. Okay. Kita syuting di Kelantan dengan 200 lebih pelakonnya, ekstranya. Itu pun satu cabaran sebenarnya. Kan nak susun orang Kelantan, orang tak biasa berlakon atau apa dengan. Tapi adakah dia menjadi satu cabaran yang sangat besar? Tak ada besar, tak ada besar. Yang mencabar besar adalah bagaimana saya mencabar diri saya sendiri dengan naskah saya kepada pelakon-pelakon saya untuk naik. Itu satu cabaran yang sangat besar. Okay, Asrul, cita-cita pelik
Ada tak? Kejadian. Tak ada. Kalau nak cerita pasal kejadian cerita-cerita mistik apa semua tak ada. Tak ada. Sebab saya bukan saya ni walaupun pemain seni tradisional tapi saya bukan aliran mistik. Aku kata Mok Yung ada. No. Mok Yung kau teri kalau kapal saya kalau orang sakit teri dia Betul jadi lah tu. segangin. Betul lah tu. Betul tu? Betul lah tu. Mistik kau benda tu? Benda tu tak ada mesti. Kau boleh masuk dalam badan dia. Kalau orang yang tak tahu dia kata mistik lah. Kalau kita kenal tahu ni apa semua kita tak kata mistik. Kau dia segangi je. Segangi dia macam gini ya. Kalau budi demam, kalau tak interview orang tu demam. Kalau interview orang tu dia segar. Segangi tu. Itu. Tak ada kena mengena dengan agak-agak lah. Tak ada. Budi percaya ke jin boleh masuk ke tubuh orang? Dia merasuk dah. Budi Merasuk. percaya ke jin masuk? Saya percaya kalau boleh masuk. Dia boleh masuk ke mana? Tak, kalau dah cerita-cerita mistik, cerita-cerita hantu tu, hok kena merasuk tu. Cerita lebih pada tu boleh buat. Kecek ngambil sambil Yunus dia memang lain. Okay. Cuma part-part yang penting yang saya rasa macam beruntung adalah walaupun saya dalam watak Dua Naga Boroh mengajar Nancy dan mengajar Salmi Sanggita, walaupun dalam watak benda ni sebenarnya boleh diperhatikan juga oleh orang penonton-penonton, terutamanya bukan penonton-penonton Melayu, penonton India, penonton Cina. Mungkin diorang pun dapat rasa untuk mengenal lagi benda tu. Dan ini juga sebagai sindiran kepada orang kita sendiri, kepada orang Melayu. Kan? Orang Cina bersungguh nak belajar, orang India bersungguh nak belajar. Kita orang Melayu, bukan saja orang Melayu, orang Kelantan pun tak semestinya tahu pasal Mok Yung. Betul. Walaupun orang Kelantan sendiri. Macam saya. Jangan kata Mok Yung popular. Mok Yung ni tidak ada popular sangat kan. Dalam kita gelap. Yang popular kekal popular dia Dikir Barat tak. Apa dia? Berapa ramai orang Kelantan tak tahu Dikir Barat. Dia raja kita tengok. Dia tahu main ke apa tu Dikir Barat. Ini Mok Yung tapi dia tahu tak Dikir Barat tu mana. Okey, saya telitah tadi. Okey. Otak dua. Ada satu ketika dua dia jenis dia tak say ajar macam skeptikal dia. Budaya Kelantan untuk orang Kelantan, bukan untuk orang luar. Okey, fahami masa tu macam skrip tu membuatkan macam adakah realiti orang Kelantan ni dia tak boleh bagi ke orang lain belajar. Adakah? Betul kan? Fakta dia gitu dalam cerita ni. Okey, Asro. Saya pernah jumpa lah. Saya pernah jumpa. Sebab tu saya kata watak ni sangat dekat dengan saya. Saya pernah jumpa dia tak bagi orang luar belajar tu bukan sebab apa. Sebab nanti dia susah nak pantau nanti. Susah nak pantau ke dia salah guna ke apa semua ke itu macam tu jelah. Dia kata kalau kau nak belajar kau kena betul-betul maksudnya dia kena betul-betul ada bersama dengan dia, betul-betul memang betul nak belajar, tak ada apa ni benda-benda lain lah. Tak ada benda-benda lain, tujuan-tujuan lain. Dia nak kena bagi tahu tujuan dia sebenar ni kenapa nak belajar. Orang yang mengajar tu kena tahu apa tujuan dia nak belajar tu. Kalau tujuan dia bagus, kalau terbukti tujuan dia bagus, tujuan dia baik, mengajar tak ada masalah. Kan? Kita takut tujuan dia nya mungkin adalah apa-apa tujuan yang tak bagus bagi pengajar tu mungkin. Okey. Dia banyak sebenarnya bukan Mak Yung saja tapi kita premis kita Mak Yung kan. Jadi banyak benda-benda lain lagi sebenarnya yang ada setengah kita yang rasa tak patut kita dedahkan kepada orang. Sebab itu rahsia kita, contohnya silat kan. Ini satu rahsia kita kenapa kita nak dedah pada orang lain daripada orang lain. Jadi begitu juga dengan kesenian-kesenian lainnya. Ada yang berpandangan begitu. Sebab itu saya letakkan bahawa ada awi yang sudah terbuka pandangannya. Ada orang macam awi, ada orang macam duan. Jadi keperbezaan pandangan mereka itu itulah konflik salah satu duan daripada konflik lain, iaitu nak menerima pembaharuan pandangan baru. Sebab nak menghidupkan pada pandangan saya yang sentiasa sebagai Sabri Yunus, saya sentiasa ingin melihat bahawa benda itu harus dikembangkan.
benda tu sangat bagus kalau kita kembangkan tempat lain. Tetapi yang penting orang harus tahu itu kita punya. Hak asli. Ya, Okey, cerita ni dialek dia, dialek Kelantan lah. Logat Kelantan ya. 80% betul. Berapa peratus dialek Kelantan? Tak tahu, saya letak dalam 60-70 gitu lah. 70. Sebab saya tak penting peratusan tu. Tapi kalau saya lah diberi tempat duduk, saya menjadi orang luar. Okey. Saya rasa saya anggap dialek tu pekak. Asro. Pekak tak? Guys, awak ingat lagi tak perkataan pelik macam okey, lafaz skrip ingat lagi tak macam pekat sekali. Dia tidak pekat sebenarnya. Saya rasa macam kena ada subtitle. Dia tidak pekat. Itulah logat Kelantan sebenar. Yang kata tak pekat itu adalah logat Kelantan yang dah salah. Bahasa luar di Kelantan kan. Kelantan baru-baru. Saya sendiri tu. Saya tak faham ke beliau. Saya rasa pelik kalau ada orang timbul isu tak faham. Saya rasa pelik. Tak, orang luar tak faham. Orang luar sebab orang luar tak ada lagi. Hak kita dengar dalam Facebook ke apa, hak kata tak faham cerita dia. Tak ada lagi setakat hari ni. Yang adanya orang nak tanya lagu ni. Orang saya kadang-kadang tak faham. Yalah, maksudnya daripada orang-orang media, ni kita media kan. Okey. Hanya satu kebimbangan orang media pada orang tak faham. Sedangkan orang semua tak pernah kata dia tak faham. Tapi ada, kalau misal katalah tak faham tu, ada subtitle tak cerita ni? Cerita ni memang ada subtitle Melayu. Tetapi ada juga orang kata terganggu subtitle. Sebab kita kena faham. Cerita dialek Kelantan sudah berapa lama ada dalam stesen TV kita. Semua keluar cerita Kelantan, semua orang suka. Stesen TV tak pernah tolak kerana bawa cerita Kelantan. Malah stesen TV tu bawa cerita lokal. Sekarang ni banyak cerita Kelantan. Jadi persoalannya kenapa ada lagi orang tak faham? Tak ada timbul orang tak faham. Penang. Berapa banyak cerita Penang. Tapi orang Kelantan tak persoal pun pasal subtitle. Tak kena. Satu artinya kita hari ni berada di Malaysia bukan tahun 70-an. Kita berada tahun 2000 yang dialek Kelantan sudah meluas, digunakan di luar. Kalau 70-an macam kata tadi, orang kata nganying. Apa kecil lagi tak payah. Tapi kali ni kita dengar orang kecil Kelantan, orang luar tak pernah kata nganying. Jadi mana orang sudah terima? Ada orang luar pun kecek sokmo Ya, sebab tu saya kata tidak timbul soal orang tak faham. Tidak timbul soal kebimbangan pada tak faham itu tidak timbul. Sangat tidak timbul. Okey, sebab orang sudah terima dan satu sedar tak kita bahawa dalam masa sama orang boleh belajar. Betul? Orang boleh belajar. Jadi selain daripada orang kena moyong, orang kena dialek Kelantan. Orang kena falsafah orang Kelantan kita guna. Jadi menyebar luas dialek kita satu benda yang sangat penting juga. Kita menyebar luaskan dialek kita. Kenapa kita takut? Kita nak bawa cerita kita. Tapi kita sorok dengan dialek orang lain. Dialek kita sorok. Sedangkan kita nak bawa cerita kita. Dialek itu adalah sebahagian daripada budaya dan kehidupan Kelantan. Tapi kalau kita susuk dialek kita buat cerita Mak Yung, budaya kita jual. Dialek kita susuk. Terjawab dalam dialog dia, dalam cerita tu sendiri. Benda-benda semua tu sejawab dalam cerita tu dah. Secara tak langsung. Misalnya Nancy kata, nak pergi sana, dia bercakap macam awak kau, apa takut tak faham, saya ada, awak pun sama juga. Itulah bahasa Mak Yung. Bukan awak nak belajar Mak Yung, bukan nak belajar bangsa awak. Itulah bahasa Mak Yung. Jadi semua saya terjawab. Budi bayangkan, dua pemain Mak Yung, ayolah patik di sini nak semua. Di luar dua kata, kau datang dari mana, nak ke mana? Kau pelik cerita tu. Betul? Okey, filem ni ya saya. Dia punya naskah ni kan, sejauh mana dia boleh pergi? Maksudnya akan menang festival filem, akan dibawa ke luar negara sebagai satu, orang kata orang luar pun boleh tahu budaya orang Malaysia. Sejauh mana boleh pergi itu bukan lagi tugas kita. Maksudnya, saya sebagai pengarah, Abang Sabri Yunus sendiri nak bawa, mungkin saya, nak bawa saya tak boleh bawa. Saya tak boleh bawa. Sebab tugas saya dah habis. Tugas saya sebagai penulis skrip, sebagai
pelakon sebagai pengarah dan pelakon-pelakon saya habis setelah filem itu editingnya habis. Editing sesuai untuk ke panggung. Itu tugas orang lain dah. Penerbit? Ya. Jadi kalau soalan itu adalah soalan untuk penerbit, bukan untuk pengarah. Nak bawa ke mana? Bawa ke mana selepas ni? Satu untuk pengarah. Yang kedua, adakah soalan akan menang? Itu bukan soalan. Siapa tahu akan menang atau tidak akan sejauh mana, tak ada siapa pun tahu. Jadi itu bukan satu persoalan pada saya. Yang penting kalau saya lah masa saya buat cerita, skrip atau berkarya, saya fikir macam mana saya nak buat yang baik. Saya tak fikir mana saya buat untuk menang. Next mungkin ada projek lain dalam perancangan ada nak buat benda yang sama ataupun boleh share lah apa yang boleh share perancangan Pak Sabri Yunus. Ya, saya rasa saya muda lagi. Jadi banyak benda lagi yang saya fikir saya nak kena buat. Jadi perancangan tu ada, tapi untuk nak kongsikan perancangan apa saya secara detail, saya rasa saya tak nak bagi saya detail lah. Sebab perancangan orang seperti kita ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Kita rancang satu masa tak jadi kan. Jadi biar jadi dulu baru kita kena wayak lah. Faham. Okey, Asrul, mungkin ni topik yang Asrul pun tahulah. Dalam senario industri filem ke drama di Malaysia mementingkan rupa dan juga follower. Sedangkan Asrul oyak sendiri masa sidang media pemilihan tidak berdasarkan follower. Mungkin apa yang Asrul boleh cakap pasal benda tu? Saya rasa untuk dua Nagaboro ni, kalau bukan Sabri Yunus, bukan saya dia ambil untuk menjadi hero. Sebab Abang Sabri dia langsung tidak menyoalkan, tidak menjadi satu persoalan tentang follower ataupun ada rupa apa semua. Tak ada. Sebab dia dah tahu kebolehan pelakon-pelakon dia setakat mana apa semua pelakon-pelakon dia tu, itu dia ambil. Dia, benda-benda lain, benda-benda luar. Bagi saya yang jumlah follower apa ni, rupa paras apa semua tu benda-benda luar. Dengan kata lain dia macam hantu lah, hantu. Dia hantu. Sebenarnya kalau kita ambil kira benda tu untuk kita, tapi dari sudut producer mungkin perlulah sebab untuk melariskan dia, sebab dia tak fikir, dia fikir benda tu laris je. Kan? Dia ada dua jenis orang fikir pasal karya dan satu lagi fikir pasal poket. Mungkin kalau untuk melariskan, laris lah. Mungkin kalau yang ada follower ramai lah orang tengok. Pasal apa saya ambil dia? Walaupun follower dia tak ramai tak. Sebab sebagai pengarah, saya tak akan ambil pelakon yang follower dia lebih ramai pada saya. Okay. Follower sebenarnya secara tak langsung dia menjadi sangat penting. Tiba-tiba hari ni tuntutan hari ni. Jadi saya tak ada masalah kan. Kau perlu followers bagus sebenarnya, ada penyokong kita kan, pembantu kita. Tetapi apabila dah ada followers, dah masuk dalam industri, belajar. Belajar untuk kita lebih kenal, kita lebih tahu. Jadi followers hanya menyokong saja, hanya menyokong kita. Tapi kalau kita tak mendalami dengan ilmu tu apa nak belajar berlakon, jadi setakat mana followers akan bergantung lama, takkan mampu lama. Dan percayalah bahawa followers hanya follow kita di Instagram je. Followers tak semestinya akan follow kita sampai ke panggung. Followers tak nak tengok lakonan kita. Followers nak tengok apa kita makan hari ni, apa kita buat hari ni, kita pergi apa hari ni. Dan followers juga tak semestinya yang suka kita. Ada yang haters. Ya, jadi itu sebenarnya followers. Tapi dalam satu mereka nampak ramai followers dia. Ramai followers dia. Tetapi kalau pergi detail, berapa ramai followers dia aktif? Yang aktif. Jadi mengambil kira tu juga. Sebab tu pada saya dunia ni lakonan, saya perlukan seorang pelakon yang boleh deliver dengan baik. Saya tak perlu followers dia. Saya perlu pelakon saya mampu deliver watak yang saya bagi.
Okey, jadi itu kalau dia ada followers, alhamdulillah. Kalau tak ada followers, pada saya itulah yang dah okey pada saya. Bakat paling penting lah. Pada saya itulah sebab kita nak tonjolkan yang tu kan akhirnya orang tengok yang tu. Bukan orang tengok followers dia, orang tengok dia saja. Jadi pada saya kalau tanya penting, memang kedua-duanya penting. Lebih penting adalah kemampuan lah. Okey. Satu lagi ni isu yang dibangkitkan sejak 2 menjak ini sebelum kita berakhir ada 12 minit lagi. Mungkin Pak Sabriu ni ada pendapat sendiri tentang ni isu pelakon dilenjan di set lokasi. Sampai kena paksa 12 jam berlakon. Mungkin ada pendapat sendiri. Ya. Saya macam ni lah. Saya melihat keperluan lah. Okay. Sebab kerja kita berbeza. Gelanggang kita tak sama dengan gelanggang lain kan. Ada masa kita memang memerlukan masa yang lebih. Ada masa kita boleh relax lah. Jadi kita tak boleh nak ukur kerja kita dengan kerja orang lain. Pada saya lebih masa masih okey. Yang tak okey bila dia sangat berlebihan dan tidak mengambil kira esoknya jadual tu macam mana. Kalau kita berlakon hari ni sampai ke pagi, tapi esoknya kita bermula petang, saya rasa tidak menjadi isu. Sebab yang penting bukan pagi tu, tapi ada masa rehat itu. Masa rehat yang perlu diambil oleh pelakon dan kru-kru seluruhnya. Kalau pukul jam sekian habis, rehat berapa lama dia? Okay, berapa lama. Dan kadang-kadang kita tahu kerja kita. Contohnya, saya pernah mengarah sampai pagi, tapi saya memang tak kat mana atas sebab pertama esoknya pelakon saya 2 orang dah kena pergi ke lain. Saya kena habiskan scene dia malam tu, saya tak boleh malam lusa sebab lusa dia pergi tempat lain. Jadi kalau tak ada besok, saya pun tak ada besok. Okey, malam ni kita bersedia untuk pagi nak habiskan. Dia orang semua okey sebab dia nak pergi ke lain. Okey, jadi ada masa-masanya kita memang perlu dalam keadaan macam tu dengan menerima seadanya memang ni kerja kita. Tetapi kalau dah memang berlanjutan setiap hari macam tu, setiap hari macam tu, setiap hari macam tu dengan tanpa sebab kelemahan produksi sendiri. Contohnya daripada pukul 10 malam sampai ke pukul 1, 2 scene, 1 scene pun tak habis lagi kerana nak kejar deadline lagi. Nak sangat detail. Yang jadi lambat ni adakah kerana sangat detail dia nak ataupun kerana dia tidak tahu apa sebenarnya dia nak. Okay, contohnya kan. Jadi benda macam ni mungkin menimbulkan rasa tak selesa. Pelakon-pelakon saya rasa sedar kalau keperluan kita lambat macam ni, dia sedar. Tapi kalau pelakon rasa aku tak patut lambat malam ni, tapi kenapa kau lambatkan? Ini mencetuskan. Jadi pada saya antara pelakon dan produksi harus saling faham, saling tahu tuntutan kerja kita. Okey, saya rasa. Okey, berbalik pada filem ni, mungkin ada rangka promosi dekat ni terlibat ada untuk mempromosikan lagi. Ada 2 hari lagi. Hari ni 17, 14, 19. Lepas tu cerita cuti raya Cina. Sebenarnya borak sini habis sini ni adalah jadual kita promosi terakhir. Yang betul-betul habis sini. Betul-betul habis sini. Rangka promosi kita yang terakhir adalah jadual yang kita ada lah. Jadi saya sangat berharap promosi yang kita ada sepanjang yang kita buat ni sudah mampu untuk menggerakkan orang untuk ke panggung. Sebab dari mulut ke mulut selepas itu ada yang buat ke Facebook. Saya percaya saya mengharapkan sudah cukup. Cuma kita ada 2 lagi tayangan khas yang akan kita buat dekat mana? Panggung tu. Juga di panggung, tapi tayangan khas lah. Yalah, sekarang ni dunia viral. Kita pun tak tahu apa yang akan diviralkan oleh netizen tentang filem ni. Kita tunggulah reaksi penonton. Kadang-kadang benda-benda yang kita rasa benda tu remeh-temeh tapi diperbesarkan dekat social media Okey, Asrul, last kali lah sebelum kita berakhir, 8 minit lagi. Mungkin sepatah 2 kata lah kepada penonton-penonton kita, pesanan untuk dia orang. Okey, kalau penonton kita minat filem di Malaysia kan, inginkan sesuatu yang lain
menerusi filem boleh datang menonton Dua Naga Bogor yang akan bersiaran pada 19 hari bulan 3 2023 di setiap pawagam yang pilihan yang terdapat di Malaysia ni. Sebab dalam cerita ni ada sesuatu yang sangat penting yang disampaikan oleh pengarah melalui pelakon-pelakonnya, melalui skripnya yang perlu diambil oleh semua audiens dan dibawa keluar dan diblend dan dipikir oleh semua masyarakat kita. Itulah. Apa saya beri dulu, Ken? Kata-kata akhir. Sejam lebih lah ni. Okey, tak apa. Okay. Lagi lama kau sedap ni. Panas ni. Dia bukan main teri ni. Okey, apa boleh saya kata, saya cuba sulam dengan naskah Dua Naga Bogor ini antara dua elemen yang selama ini sangat tidak boleh dekat, sangat seolah-olah ada batas perseteruan antara mereka, iaitu seni dan popular. Okey, yang dianggap seni dan yang dianggap popular. Okey. Jadi pada saya setiap karya harus ada seninya, sebab tu nama dia karya, sama nilai seninya, dan juga harus popular. Jadi dalam naskah ini saya cuba gabungkan apa yang orang meletak selama ni, seni dan popular. Sebab saya tak percaya ada seni dan ada popular. Pada saya adalah filem semuanya seni dan filem semuanya mesti popular. Okey, jadi tapi walau macam mana saya cuba gabungkan dua asas yang diperkatakan itu. Jadi insya-Allah orang yang melihat filem popular dia akan jumpa, orang yang melihat seni dia akan jumpa. Dan saya sulamnya dengan sangat cantik bersama dengan pelakon dan cerita saya. Tidak ada nampak ini seni ini, tapi dia tersulam dengan cantik dan indah. Jadi pada saya seharusnya ia menjadi sebuah tontonan ramai. Sebab saya tak percaya orang sekarang masih lagi menganggap filem itu hanya hiburan semata-mata. Sebab filem adalah satu apa nama ni gagasan untuk orang ramai melihat dan harus menjadi bahan untuk kita fikir dan kita dapat informasi kan. Kalau sekarang hiburan semata-mata kita akan bawa masa. Sebab hiburan itu tak akan beri kita kesan yang lama. Kesan pada hiburan mungkin dalam panggung saja, keluar panggung dia dah hilang hiburan, dia tak beri kesan besar. Tapi kalau ada benda-benda lain yang melekat pada kita, dia akan beri kesan. Tetapi dalam masa sama filem tetap terhibur. Walaupun saya kata bukan hiburan semata-mata, tetapi mesti ada hiburan orang. Secara tak langsung. Jadi insya-Allah dalam Dua Naga Bogor penonton-penonton akan dapat semua penonton akan dapat apa yang dia nak. Yang dia nak macam ni ada, ni nak macam ada. Insya-Allah saya cuba bawa benda macam tu isunya. Dan macam sudah kata tadi, satu isu yang penting, sebab saya percaya sebuah filem harus menjadi satu buku yang boleh orang buat rujukan. Jadi kerja saya sudah selesai. Yang harus menyambung, nak menyelesaikan dan menyempurnakan filem ini adalah kerja penonton pula. Jadi kalau penonton tak pergi menonton, cerita ni macam tak selesai. Tapi masalahnya masyarakat kita dia pergi tu masa viral. Kalau tak viral dia tak pergi. Tengoklah macam mana filem Mak Kilau macam mana kan. Tapi yang viral kan masyarakat kita juga. Saling bergantung lah. Tengok kita contoh terdekat Pok Ya Cencodel tu viral tu kan, semua orang tengok. Okey. Tak ada nak buat Pok Ya Cencodel the movie. Gini dah. Dua Naga Bogor ni saya letakkan sebagai satu asas batu tanda. Sekiranya dia bagi kesan yang baik pada saya, mungkin saya akan follow up. Dalam kata lain berjaya lah. Sasaran apa, kita berjaya lah. Kalau berjaya, buatlah Pok Ya ni. Ya, saya percaya gini aja. Kalau Dua Naga Bogor ni berjaya dari segi kutipan antaranya, dari segi kutipan antaranya, maka ada orang lain berani lah
Nak susut nak bagi duit untuk saya buat lah. Faham. Okey. Okey, 2 minit lagi. Mungkin korang yang tercari-cari filem, satu-satunya filem Melayu ni, tak ada filem lain lah. Dia akan bersaing dengan filem apa aku tak tahu. Betul Roni? Tak ada satu-satunya filem Melayu ditayangkan di sambutan Raya Cina. Filem Duan Nagoboro. Oh, kita nak tahu juga Nagoboro ni nama ular tedung. Ular tedung. Ular senduk. Oh, Kelantan ya? Perak pakai panggil ada. Ular kalau buka kamus naga, ular boro. Di Kelantan dia guna naga dan di Perak pun rasa guna naga. Kalau ular boro tu ada. Okeylah guys, nampaknya sekian dulu podcast kita. Menarik ni. Aku suka borak dengan Abang Sabri Yunuh sebab dia pemikiran lain. Aku dah expect ni dia plot twist. Aduh, suka kita berbincang tentang filem hari ni. So you guys, sekali lagi filem Duan Nagoboro akan berada dekat Pawagam mulai 19. Sebut molek awak Kelantan atau malu orang. Duan Nagoboro. Awak Kelantan sebut nago ke apa? Nago. Alah, bukan nago. Oh, nago. Nago tu nego. Apa nago? Nampak? Berkritik. Boro. Mulai 19 Januari 2023 guys. Pergi guys, jangan lupa untuk support local film. Kalau tidak, kita siapa lagi kan. Okay, thank you so much Abang Sabri Yunuh. Terima kasih juga. Asrul jauh mari Ya, jauh Jauh. Abang Sabri Yunuh ceras. Ampang. Tak jauh lah. Okay, thank you so much sudi kata menjayakan podcast Kecek sini habis sini Tapi habis sini ke kita? Tak habis lagi ya? Benda tak habis ni. Bye bye guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay. Sejam berapa? Sejam 15 minit. Okay. This is how we do this.